Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua rakan penonton? Bersama lagi kita dalam Jom Sembang. InsyaAllah kita masih lagi berjumpa pada hari Jumaat jam pada pukul 10 pagi di TV Ikram. Jangan lupa kepada anda semua yang sedang menonton sekarang, boleh komen, share dan like video ini untuk di-sharekan kepada semua rakan-rakan taulan, kepada keluarga kita tentang apa yang kita nak sembangkan pada hari ini dengan hashtag sebarkan kebaikan. Kita ni dah sampai ke penghujung tahun, Ustaz. Ya. Apa khabar, Ustaz? Alhamdulillah sihat. Ada sikit lagi masa kita untuk sembang-sembang macam-macam lagi ni. Sebenarnya apa yang kita macam tajuk kali ni kita pun kan nampak macam pelik sikit lah. Pelik ya? Mesti orang tanya kenapa, Ustaz? Nak bergelak ke apa kan? Biasalah bila datang ke hujung tahun ni, saya pun kena akui lah bahawa masyarakat kita memang akan sentiasa ulang soalan yang sama. Bila datang perayaan agama lain, akan timbul soalan, Ustaz, ni boleh tak? Boleh ucap ke? Boleh ucap ke tak kan? Okey. Tapi kita punya sembang ini kita nak beyond daripada bukan ucapan saja. Menjawab ucapan tu saja. Tapi sebelum tu saya nak sentuhlah sikit berkaitan dengan ucapan selamat ni. Walaupun saya kalau tengok dalam media sosial dan sebagainya, para asatiza, bahkan jawatan kuasa fatwa, para mufti di negeri-negeri dah jawab pun soalan ni. Tapi orang bertanya juga, tu yang heran. Saya rasa lah, minta maaf lah kalau salah. Saya rasa kadang orang tanya tu bukan orang nak tahu jawapan sangat. Orang nak tahu ustaz ni nak jawab apa. Dia nak kategorikan ustaz tu geng mana. Macam tu pula. Jadi kalau hari ni saya jawab, ni orang tahu ni Ustaz Jali ni geng ni lah. Kan? Itu perangai orang kita lah kadang-kadang tu kan. Saya macam ni lah. Sebab tu saya kata beyond kepada ucapan tu. Kita tengok diri kita. Saya dulu belajar di negara Arab, negara Yaman yang 99% pemulih lah warga dia. Dia macam kalau kita tengok sabun ke apa, sanitizer kan 99.99. Siapa dia tak tulis 100 kan? Sebab nak confident betul-betul 100% tu tak dia tak boleh nak ni kan. Ada bahan-bahan lain juga. Sama juga macam penduduk tu. 99.99% adalah Muslim. Jadi kalau orang tanya soalan ni pelik lah. Dia nak pergi ucap kat siapa? Dekat negara dia kan. Kita di Malaysia, kita tengok diri kita. Macam saya lah contohnya. Walaupun saya dulu sekolah kebangsaan, saya lahir di Penang, membesar di Penang. Sekolah kebangsaan. Tapi lepas saya masuk sekolah menengah, saya dah hilang dah kawan-kawan yang, dah tak kenal dah kawan-kawan yang bukan Islam. Di masa kecil dulu. Kejiranan saya pun sebab saya duduk kuartus kerajaan. Jadi tak ada kawan yang bukan Islam. Masuk sekolah menengah pula sekolah agama. Lagilah. Sampai tingkatan 5, lepas tu Darul Quran. Pun semua orang Islam. Lepas tu pergi Yaman, semua orang Islam. Saya cuba semak jugalah saya punya Facebook kan. Saya tak rasa ada lebih daripada 5 orang pun yang bukan Islam rakan Facebook saya. Kan, jadi untuk bila datang apa-apa perayaan, saya nak pergi ucap tak ada rasa Christmas kepada rakan-rakan. Macam saya ni banyak sangat rakan kan. Ada 5 je. Ada itulah 5 tu pun belum tentu dia agama apa kan. Beza-beza kan. Betul. Begitulah keadaan. Kita tengok keadaan. Beza dengan kalau dia kawan pejabat tu, meja depan dia je. Ataupun kawan macam dia cikgu sekolah. Kan, dia ada cikgu-cikgu yang beragama lain. Betul. Jiran sebelah rumah. Tengoklah. Kalau dia mungkin businessman, customer dia ke, dia klien dia ke kan. Ataupun dia ketua bagi mana-mana pertubuhan yang ada, ataupun organisasi yang ada di bawah dia, ataupun staff dia dan sebagainya kan. Ataupun dia ketua-ketua kepada organisasi, pertubuhan, persatuan, parti politik,
ataupun dia ketua negara, ketua negeri, ketua masyarakat, kan, yang di-Pertuan Agong. Contohlah. Yalah. Kalau datang perayaan agama apa-apa yang di-Pertuan Agong, senyap je ke macam mana? Kan? Kalau logiknya lah, kalau dia senyap macam tu, dia macam buat tak tahu lah. Dia buat tak tahu macam lah. orang macam rakyat yang buat agama lain ni tak wujud. Macam tu. Jadi sebab itulah bagi saya persoalan ni bergantung kepada kapasiti dia, background dia, dan tengok siapa yang di keliling dia dan apa kedudukan dia lah. Maknanya apa keperluan dia untuk kalau tadilah isu apa ni, isu kita mengucap apa ni, perayaan tu, tengok apa keperluan dia. Ada dia ada kawan ke? Kalau macam ustaz ni tak ada keperluan lah saya kira. Saya rasa saya tak ada keperluan sangat lah. Melainkan nanti saya jadi ketua apa-apa ke, saya jadi YB ke kan. Itu lain lah kan. Rakyat di kawasan saya bukan hanya betul. Tapi kalau saya jadi YB, rakyat di kawasan saya pun 99.99% Islam, tak ada keperluan jugalah. Betul. Itulah tengoklah tempat kan. Saya tak mau sentuh bab orang kata apa kita ucap tu iktiraf tak iktiraf. Saya yakin ni, saya tak meragui iman orang-orang Islam kita secara zahirnya. Tak ada siapa pun bila dia ucap tu dia pergi mengaku agama tu betul. Tak mungkin. Kan? Maknanya tak perlulah kita bincang tu. Takkanlah kita, dengan mengucap tu kita pergi iktiraf agama dia, kita kata agama dia betul. Itu tak timbul isu tu kan. Jadi sebab tu saya lebih cenderung kepada ikut keperluan, ikut apa ni, background dia. Jadi rasanya selesailah apa ni. Kalau nak tahu apa pandangan saya lah. Ini pandangan kan. Kalau penonton ada asatizah yang lebih dihormati dan dipercayai nak melihat pandangan mereka, silakan. Jadi program kita sembang kali ni pun kita bukanlah nak bagi fatwa. Yalah, kita nak tanya-tanya sembang-sembang. Apa ni dah betul lah. Christmas nak dekat dah ni. Okey, kalau ikut waktu Christmasnya esok lah kan. 25 Disember. Samalah nanti datanglah perayaan-perayaan lain pun. Yalah, nanti ada tahun baru Cina depan. Lepas tu nanti ada ni nak apa ni yang hari tu Deepavali, Taipusam dan sebagainya kan. Tengok kawan dia lah. Yalah, betul. Jadi maknanya kita sekarang ni kita nak borak-borak, sembang-sembang tentang macam mana kita ni nak, macam ustaz kata, apa ni, nak sembang beyond ucapan apa tu kan. Maknanya kita macam mana kita nak hidup beragama kan dekat Malaysia ni yang pelbagai bangsa. Betul. Dengan pelbagai agamanya. Macam mana, apa nasihat ustaz ke, apa pandangan ustaz ke, macam mana? Okey, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya ambil satu dalil yang umum dalam surah An-Nisa ayat 86, bila Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini termasuk dalam lafaz umum ni, apa tahiyah. Tahiyah ni greeting, ucapan. Apabila kamu diucapkan dengan apa-apa ucapan, maka fahayyu, maka ucapkanlah kembali dengan yang lebih baik ataupun membalas ucapan yang sama lah, equal ucapan. Jadi bagi saya yang tadi yang kita bincang tu termasuk dalam ucapan lah. Kalau orang ucap pada kita ucap lah balik kan. Jadi tak apa ni termasuk dalam maksud ni. Dan yang lebih penting ialah hidup bersama tadi. Macam Anwar sebut. Ini isu dia, hidup bersama. Kita di Malaysia, pelbagai kaum, pelbagai agama, tapi kita tak hidup bersama. Yalah. Memang kita tak hidup bersama. Saya sempatlah rasa hidup bersama tu sekolah rendah. Macam Ustaz cakap tadi. Kebetulan pula ialah saya di Penang kan. Sekolah rendah ni pelbagai kaum. Bahkan masa saya sekolah tu, saya sekolah di Georgetown. Memang bandar betul Bandar lah Raya dia. Georgetown. Memang sekolah saya sekolah rendah tu, kami Melayu minority dalam kelas. Yang lain lebih majoriti. Itulah kenangan dia.
Tapi bila itu kenangan dia saya bawa sampai sekarang. Sebab kita tahu kawan-kawan kita masa kecil ni, tuan-tuan nak beritahu ni, kita budak-budak ni innocent. Masa kita kecil ni kita tak ada rasa prejudice ke, rasa apa. Melainkan kalau yang nak tanam prejudice tu orang tua. Dia yang bagi idea daripada budak-budak. Tapi masa saya budak-budak dulu, saya ingat saya tak ada rasa dia ni bangsa apa, dia ni tak ada. Saya rasa dia kawan lah. Betul. Di sekolah. Betul. Kan? Dia bila main besar ni lah, bila main masuk unsur politik lah apa, dia jadi macam jadilah ni. Kan? Tapi cuba bayang orang yang tak pernah bercampur daripada sekolah, daripada tadika lah kita kata. Daripada lahir lah, daripada tadika pun, tadika Islam dan sebagainya. Bila dia tak pernah hidup bersama, dia jadi prejudice. Dia jadi prejudice, dia jadi boleh jadi paranoid juga. Sentiasa kita rasa orang bangsa lain, agama lain ni ada nak ambil kesempatan jahat, nak serang kita daripada belakang, daripada apa. Dia ada rasa hidup dalam ketakutan. Itu isu dia saya nampak. Kita tak hidup bersama. Kita telah dipisahkan. Saya nampak mungkinlah kita tak perlulah hapuskan orang kata apa identiti untuk hidup bersama tu. Masing-masing kekal dengan identiti masing-masing. Nabi SAW bila dia pergi ke Madinah, dia ada agama lain, iaitu Yahudi, dan ada juga yang sembah berhala lagi. Tapi mereka tetap menubuhkan sebuah negara, dan ada kepelbagaian agama di situ. Yang penting masing-masing hidup sebagai warga di dalam negara tersebut, menghormati piagamnya, perlembagaannya. Kan? Selagi dia boleh hidup dalam negara tu, menghormati piagam dan perlembagaannya, dia diterimalah sebagai warga di situ. Kan? Itu yang ditetapkan. Tapi apabila telah berlaku khianat oleh puak Yahudi dan sebagainya, maka mereka tak perlu duduk lagi. Sebab itulah mereka diusir daripada Madinah, melanggar perjanjian. Dan yang satu lagi, Bani Quraidah tu dia khianat terhadap negara. Mereka dibunuh. Ini memang kesalahan besar lah. Kesalahan besar sampai sekarang pun kita Malaysia pun, siapa yang menjadi pengkhianat negara kan, penderhaka kepada di-Pertuan Agong, dia ada undang-undang dia. Betul. Jadi memang tak boleh pun macam tu. Jadi kita hidup sebagai satu orang kata apa, rakyat, warga, yang bukan perkara yang baru sekarang. Allah Subhanahu Wa Taala dah izinkan berlaku pada zaman Nabi lagi. Bagaimana mereka hidup sebagai satu warga. Yang penting kita mengiktiraf kewujudan orang lain. Itu saya kata tadi, mengiktiraf kewujudan orang lain. Maksudnya kita tak rasa tempat kita duduk ni kita aja. Kan, kita aja. Macam tadilah, kalau kita ada jiran, ada kawan-kawan, dia hari ni hari raya dia, hari perayaannya. Macam kita seolah-olah tak mengiktiraf kewujudan dia tu. Yalah. Kewujudan dia tu. Yang tu yang menjadi persoalan tu. Kan? Dia happy-happy kan. Family datang ramai-ramai. Takkanlah kita tak acknowledge kan. Takkanlah tak perasan family datang ramai-ramai. Ni buat apa kan. Mesti sebab ada something. kita ni hidup bersama dalam negara ni yang kita lah sama-sama lahir di sini. Kita ni ada generasi yang lepas mereka. Ya, betul. Kita sama-sama lahir di negara ni, ataupun kita duk menyanyi lagu negaraku, tanah tumpahnya darahku. Kan? Memang tempat lahir kita. Betul. Kalau berlaku sukan, sukan tak kira lah sukan Asia ke, sukan Olimpik ke, sukan Commonwealth, kita tak tengok siapa kaum yang bertanding, siapa agama yang bertanding sukan tu. Betul. Tapi kita tengok dia mewakili negara kita, dan kita turut sama bangga apabila macam contoh Datuk Lee Chong Wei, Datuk Nicole David, Pandalela, yang mereka bukan agama Islam. Kan? Tapi kita rasa dia adalah warga kita. Yalah, mereka pun bawa kebanggaan pada negara. Betul. Sebagai satu warga. Yang tu yang kita kena ada rasa, perasaan ni. Jangan dihakis perasaan bahawa kita adalah orang panggil apa, satu rakyat, satu kita sendiri je. Bukan kita aja. Itu yang menjadi masalah. tapi satu saya baru teringat, kadang orang kata apa,
bila kita hidup pelbagai agama ni, kita macam nak kena orang kata dia ada dua ekstrim juga. Satu macam seolah kita mengiktiraf, tu maknanya kita terima apa yang dia percaya, kepercayaan dia kan. Itu salah juga kan. Kalau kita tak setuju, kira dia, kalau dia beza kita kena tak setuju. Kalau kita setuju dengan dia, maknanya kita kena akui apa yang dia pelik lah. Macam contohlah Anwar tak suka makan durian. Okey. Saya ni hantu durian. Adakah kerana kita berbeza di sudut suka tak suka durian tu kita jangan kawan? Nak kawan dengan saya kena suka durian juga. Anwar pula kata kat saya, nak kawan dengan saya jangan makan durian. Jangan makan durian. Oh, susah. Betul. Kan? Memang susah lah benda. kalau berkait dengan makanan ni, especially durian ni, memang boleh buat bergaduh lah. Orang yang tak suka durian ni boleh kata itulah macam tu lah. Macam Ustaz cakap, ada apa analogi durian ni kan. Macam maknanya kita kena saling hormat lah. Saya kalau nak makan durian jangan makan depan Anwar. Bila makan dengan orang lain. Betul. Kan? Orang tak suka durian tak suka. Itulah. Maknanya samalah, boleh disamakan lah. Maknanya kalau kita ada benda yang kita tak setuju, tapi bukanlah apa yang kita tak suka bukanlah tiket ataupun cara untuk kita tak suka orang tu sebagai kawan. Kan? Itu bukanlah perkara yang adil lah untuk kita buat kan Ustaz. Persoalan dia, kenapa kita berlainan agama? Kerana kita punya akidah ataupun kepercayaan kita berbeza. Sebab tu kita berlainan agama. Betul. Kan? Kita yang Islam ni, kita yakin bahawa Allah Esa dialah pemilik pencipta seluruh alam ini. Ada orang yang beriktikad yang lain bahawa kemungkinan dia percaya tentang banyaknya Tuhan. Ya, betul. Kan? Tuhan tu ada bentuk dan ada rupa paras yang tertentu. Ada yang percaya bahawa Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Itu kan kepercayaan akidah dia. Sebab itulah dia berlainan agama. Betul. Sebab kita berlainan kepercayaan dan akidah. Memang bezalah. Kan? Contoh, orang kata apa, mana boleh sama kan? Contohlah kita kata, hang tak boleh kata Quran ni tak betul. Susah juga. Kalau dia mengaku Quran tu memang wahyu, dia dah jadi Islam lah. Betul. Kan? Bukanlah bermakna bila kita kata menghormati ni, dia kena terima kepercayaan kita. Tak. Dia tapi kena itu yang maksud lakum dinukum waliyadin tu. Betul. Kan? Dia pun tak bolehlah marah kita bila kita contohnya kita makan daging lembu ke. Betul. Kan? Betul. Kalau kita pun mengaku juga lembu tu sekian-sekian, kita pun macam agama dia lah. Betul. Kan? Sebab itulah kita beza. Betul. Macam tadi, sebab itulah saya hantu durian sebab saya makan durian. Kan? Tak boleh dipisahkan dengan durian tu. Jadi itu sebenarnya ni. Masing-masing bawa dia punya akidah dan kepercayaan masing-masing. Cuma yang kita kena, orang kata apa, kita kena akui dan kita kena sedari bahawa walaupun kita berbeza, tapi dia tidak memberi lesen untuk kita saling menyakiti, saling memusuhi. Cuma dalam Islam ni, bila ada orang musuh kita kena pertahan diri lah. Tak boleh lah naif. Kan? Sebab tu dalam Al-Quran kata tidak ada halangan jika kamu berlaku antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka yang mana yang tidak memerangi kamu. Kan? Kita kena tengoklah, kita ni hidup dalam mood berperang ke sekarang ni. Kan? Kalau kita tengok dalam Al-Quran, perbincangan tentang Islam dengan bukan Islam, adalah banyak ayat-ayat yang mood permusuhan, pertembungan, pertentangan, peperangan. Kita tak boleh ambil konteks itu untuk apply dalam kita yang aman damai, kita yang hidup bukan dalam perang. Betul. Kalau macam Palestin dengan Yahudi Israel tu, itu perang lah. Itu tiap jelas hari lah. Tiap-tiap hari. Itu memang jelas. Tapi macam kita tak tahu, ada di sana pasti ada yang memang jahat. Itu kita pun tak boleh naif jugalah. Memang ada yang jahat. Tapi selagi tak nampak
orang kata apa, diangkat senjata atau apa, nampak permusuhan, pertentangan, memang nak cari gaduh, nak cari pasal dan sebagainya. Saya rasa kalau berlaku sampai tahap tu pun memang ada. Kita hidup negara, bukan negara rimba, kita ada undang-undang. Yalah, betul-betul. Kita ada undang-undang. Kita kena bijak lah. Ya. Dia sebenarnya pada saya explanation Ustaz sepanjang lebar. Maknanya kita sebenarnya komunikasi, Ustaz. Betul. Ya, Ustaz. Sebab saya rasa macam saya ada je banyak je pengalaman di pejabat lama kan. Kami ada India, China, Kadazan, campur-campur lah. Tapi ada satu hari ni macam saya nak ceritakan yang tadi itulah. Kita bukan berperang. Kita berada di negara yang memang aman damai. Tapi kita ni pelbagai. Yang Ustaz, maknanya komunikasi itulah yang macam prejudice tu, macam Ustaz kata tadi, mungkin dia daripada kecil dia tak biasa. Ya. Dia pun keluarga dia pun semua Melayu dan Islam. Dia punya kampung pun orang Melayu semua, 100% Bumiputra. Tapi bila dia bekerja, dia rasa macam bila ada orang bukan Melayu dan bukan Islam, itu adalah macam dia trigger macam ada satu macam dia takut, Ustaz. Kan orang tu bila orang tu makan dia tengok, orang tu makan apa kan? Dia makan babi ke kan? Dia tak semua orang yang bukan Muslim dia suka makan babi. Babi ni mahal. Dia orang pun tak mampu nak beli sebenarnya kan. Dia kata macam kita makan nasi itik lah. Nasi itik mahal kan, RM8. Baik kita makan nasi ayam RM5 kan. Kadang-kadang sampai RM12 apa semua. Tapi macam ada satu nak cerita sikit lah kan. Ada satu peristiwa dia bawa bekal. Dia bawa bekal, dia pun tak sensitif. Bukan, kita pun kedua-dua belah pihak perlu sensitif. Maksudnya dia terbawa lah bukan makanan tak halal. Lepas tu orang tanya, kau makan apa kan? Dia kata dia makanlah binatang tu. Tapi orang memarah dia. Tapi dia macam innocent lah, macam oh ya ke, tak boleh macam tak boleh dia macam takut lah. Jadi macam kita pun kena berkomunikasi dengan lebih rahmah lah dengan orang-orang macam tu kan. Kalau mungkin dia tak tahu, kita tegur lah elok-elok lah, macam tu lah maksudnya. Tapi dia yang makan, bukan dia bagi orang makan. Betul. Tapi macam udara ada bau kan. Bila pula kita tak boleh bau. Kita dah lebih-lebih lah bau tak boleh. Hukum tu kena jelas lah, Ustaz. Jadi nampak tak, saya awal tadi saya sebut isu kita apa? Isu kita ni tak hidup bersama. Kita tak ada integrasi. Itu isu dia. Nampak macam ada. Tak, itu lebih kepada orang bagi artificial. Artificial je. Ini isu dia. Saya sebab tu saya puji kartun macam Upin Ipin tu, yang memaparkan ada pelbagai kaum di China. Yang budak-budak pun dah tengok kartun yang sebegitu. Tapi malangnya kanak-kanak kita, macam saya tengok anak saya sendiri pun, dia tidak ada kawan-kawan dia yang agama lain dan bangsa lain kan. Jadi kena bagi pendedahan. Dia pun duk bertanya juga kan kadang kan, bila datang perayaan agama lain. Jadi kena terangkan kepada dia. Terang pada dia tu bukanlah dengan kita memburuk-burukkan. Tak bermakna bila kita tak memburukkan tu maksudnya kita suka pula. Dia ada beza lah cerita di situ. Jadi ini kita sembang ni, tapi dari sudut tindakan selepas ni apa yang kita perlu buat, saya nampak ini perkara yang perlu pelbagai pihak lah. Kerjasama semua pihak. Dia tak boleh, dia kalau orang kata apa nak menari tango, dia orang putih tu kan. It takes two to tango. Dia tak boleh sebelah lah. Dia kena semua pihak terlibat dalam menjaga kerukunan ini. Dan lebih-lebih lagi kita lah sebagai orang Islam yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita bagaimana kita sepatutnya berlaku adil dan berbuat baik kepada orang yang tidak pernah memerangi kita. Dan dia pun mungkin tak berniat pun nak memerangi kita. Mungkin kita ni lebih kepada hidup penuh prejudis. Sebab kita tak duduk dan hidup bersama. Kalau saya rasa dulu-dululah yang berniaga ni selalunya bukan bangsa Melayu. Dululah. Mungkin dalam satu kampung tu semua orang Melayu, tapi yang buka kedai adalah Cina contohnya. Betul. Kalau kita nak jual getah pun jual dengan apek. Pada waktu tu saya tak rasa ada siapa-siapa yang
orang kata apa, paksa Cina tu masuk Islam baru kami pergi beli kat kedai dia. Betul, kan? betul. Dah dia je yang memang kaya kat situ. Dia yang berniaga kat situ. Jadi itulah yang berlaku. Dia mungkin apabila ada pihak-pihak yang memanas-manaskan, yang mengapi-apikan, ingat ini satu perbuatan jahat, perbuatan yang mengadu domba sehingga berlaku pergaduhan dan perkelahian, bahkan bunuh-membunuh nyawa manusia ni. Jadi bila Islam ni dia menjaga nyawa, maksudnya nyawa tu bukan hanya nyawa orang Islam. Tak kisahlah nyawa lah, yang penting nyawa. Itu satu benda yang penting dalam Islam. Mungkin ikutlah ada apa-apa lagi yang nak dibangkitkan. Kita ada masa lagi sikit ni. Rasanya tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa dah. InsyaAllah. Mungkin nasihat last lah. Nasihat last. Silakan. Kepada semualah, kepada diri saya sendiri. Kita ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana tu kita kena ingat apa yang Allah dan Rasul minta kita sebagai orang beriman ni lakukan. Yang Allah dan Rasul minta ialah kita jadi umat, dia dalam sebut khaira ummah, sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat ni bukan umat yang nak gaduh dengan orang. Sebaik-baik umat ni bukan umat yang nak cari pasal dengan orang. Tapi kalau orang cari pasal yang kita wajib pertahankan diri kita, kena lawan lah. Itu umat bodoh lah kalau dia ni kan. Itu bukan perbincangan kita. Jadi sebab tu mood yang perlu kita letakkan ialah semua rakan-rakan warga negara kita, tak kisah dia agama apa, bangsa apa, mereka adalah mad'u. Kita letakkan diri mereka adalah mad'u, sebagai objek untuk kita berlaku kebaikan. Sebab Nabi SAW hidup di Mekah tu semuanya musuh. Kan? Adalah yang orang kata tak bermusuhi tu, tapi yang orang penting, orang besar memang memusuhi Nabi. Tapi bagaimana tindakan Nabi ketika itu? Sebab Nabi memang mengharapkan mereka ni kalau boleh masuk Islam. Mereka ni masuk Islam. Abu Sufyan tu yang kepala dalam peperangan Uhud, peperangan Khandaq, katalah Huzaifah ibn al-Yaman bunuh Abu Sufyan. Dia memang general lah, tapi itu bukan diarahkan pada Nabi. Saya pergi masuk sirah tadi jadi panjang. Tapi akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Alhamdulillah. Masuk Islam. Jadi itulah, musuh pun akhirnya boleh masuk Islam. Betul. Apatah lagi kita duduk dalam masyarakat negara yang pelbagai agama, pelbagai kaum yang bukan memusuhi kita pun. Lagilah tinggi dan besar harapan untuk mereka juga Islam. Kan? Nampak tak? Zaman Nabi yang dekat Mekah tu musuh, angkat senjata dah lawan Nabi, tapi akhirnya dia masuk Islam. Ni kita ni hidup berjiran, hidup bernegara dan sebagainya ni yang bukan dalam mood bermusuh. Lebih-lebih lagi lah sepatutnya mudahlah dia orang dekat dengan kita. Dan perbincangan kita ni saya nak buat disclaimer lah, bukanlah bermakna bila kita kata kita ni kerana atas asas nama dakwah kita kena jadi naif, kita kena jadi lembek, kita kena jadi pengecut. Tak. Itu bagi orang yang musuh kita kena ada stand lah. Kena ada stand lah. Musuh tetap musuh lah. Sebab tu kita sendiri jelas seperti Yahudi Israel, kita stand kita jelas. Betul. Sebab dia musuh. Betul. Kan? Tapi mana-mana gerakan, tak kira lah apa-apa saja gerakan yang ada kat Malaysia ni yang nak memusuhi Islam, secara terang-terangan ataupun secara pakatan sulit di belakang, itu kita kena ambil perhatian. Kita tak bercakap berkaitan dengan musuh. Kita tak fokus yang tu, kita fokus yang lain ni, yang bukan musuh ni. Jadi itu janganlah kita rangkumkan semua sekali. Jadi kita pukul rata lah. Pukul rata. InsyaAllah. Terima kasih. Mudah-mudahan sampailah
sembang-sembang kita ni. punya sembang santai ni dapat sampai insya-Allah. Dan kepada rakan penonton, terima kasih banyak kerana sudi masih lagi bersama kami. Insya-Allah kita berjumpa lagi di minggu hadapan, hari yang sama, pada waktu yang sama. Semoga menghabiskan hujung minggu bersama keluarga dan rakan-rakan. Insya-Allah selamat tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bersama membina masyarakat.